Apakah amalan yang diperbanyakkan di dalam bulan Ramadan? Dikatakan siang harinya mulia, malam hari pun mulia. Jadi apakah amalan yang nak kita perbanyakkan? Saya rasa tidur kot. Tu tentu dah. Tu tentu dah. Aktiviti wajib. Baik. Jadi berbalik kepada soalan apakah amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama kita di hari-hari di bulan Ramadan ni. Bulan Ramadan ni bagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, sama ada hari dia ataupun malam dia cukup bermakna dan cukup istimewa di sisi Allah Ta'ala. Tu keistimewaan bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan pula ada satu malam yang sangat hebat, iaitu malam Lailatul Qadar. Lepas ni kita akan sebutlah secara panjangnya. Cuma pahala-pahala yang Allah Ta'ala janjikan pada hari-hari puasa itu dan malam-malam dia sangat berlipat kali ganda. Katanya Nabi SAW, bulan Ramadan itu awaluhu rahmah. Awal-awal bulan Ramadan itu adalah kasih sayang Tuhan. Kerana manusia tiap-tiap hari dia makan, minum, tiba-tiba dia berhenti daripada makan dan minum, benda asasi. Benda yang menjadi tabi'i manusia makan dan minum, tapi dia berhenti daripada melakukan kebiasaan diri dia semata-mata nak mengikut perintah daripada Allah. Maka Tuhan memberi pandangan kasih sayang pada 10 hari yang pertama. Kasihan belah kepada umat-umat orang Islam yang menahan daripada benda-benda yang membatalkan puasa. Wa awsatuhu maghfirah. Pertengahan bulan pula mula Tuhan mengampunkan dosa-dosa kita yang telah dulu. Wa akhiruhu itqum minan nar. Dan pada akhir bulan Ramadan pelepasan kita daripada api neraka, dan layaklah seorang untuk merayakan kejayaan dia di dalam 30 hari dia bersabar dengan perintah Tuhan. Maka amalan yang Allah Ta'ala janjikan secara umumnya, pahala-pahalanya, amalan-amalan sunat akan diganti dengan pahala amalan wajib. Manakala amalan wajib pula mendapat 70 kali ganda. Kalau kita semaya fardu subuh misalnya, pada bulan biasa pahala 2 rakaat. Manakala pada hari-hari puasa, maka diganda ke 70 kali 2 bersama kita semaya 140 rakaat. Pada malam lain. Tu semaya subuh. Lepas tu kira sendirilah maya zuhur. Amalan-amalan wajib. Kita tutup aurat pada hari bulan puasa. Wajib dapat pahala 70 kali ganda. Tu keistimewaan. Keduanya amalan sunat akan dapat pahala wajib. Apa sahaja amalan sunat. Sedekah sunat, semaya sunat, macam-macam amalan sunat secara umumnya akan diganti ke pahala wajib. Maka ulama berkata, perbezaan di antara wajib dengan sunat 70 kali ganda. Kerana amalan sunat bertukar jadi wajib, wajib menjadi 70 kali ganda. Berarti perbezaan di antara amalan fardu dan amalan sunat adalah 70 kali ganda. Amalan macam-macam. Biasa yang ditekankan oleh ulama adalah bacaan Al-Quran, kerana pada bulan Ramadan diturunkan ayat Al-Quran. Sebagaimana bulan Rejab dibanyakkan istighfar, pada bulan Sya'ban dibanyakkan selawat, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku dibanyakkan baca Al-Quran. Satu huruf bersama dengan 10 pahala kebajikan. Bahkan ulama menyatakan perbahasan mengenai pahala baca Al-Quran sangat banyak. Antaranya siapa dia yang membaca Al-Quran di dalam semaya sambil qiyam, maka pahala dia satu huruf bersama dengan 100 pahala kebajikan. Kalau semaya, baca dalam semaya tapi dalam keadaan duduk, dapat 50 pahala. Kalau baca Al-Quran bukan dalam semaya, maka mendapat 25 pahala. Kalau baca tak ada semaya, dapat pahala 10. Jadi bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun lagu tu juga mengenai Al-Quran. Kalau bulan puasa lagi-lagi ditingkatkan. Kita baca Al-Quran dengan tak ada semaya, satu huruf bersama dengan 10 pahala. Kita baca Al-Quran dengan ada wuduk, maka satu huruf Al-Quran sama dengan 25 pahala. Kita baca dalam semaya, tetapi dalam keadaan duduk, baca Al-Quran dalam semaya. Kita baca Fatihah, kita baca surah-surah, dapat pahala 50 satu huruf. Kita baca sambil berdiri, dalam semaya fardu pula, satu huruf Al-Quran sama dengan 100 pahala. Bayar sendirilah. Bismillah tu ada 19 huruf dah. Kira lah. 1,900.
Betapa beruntungnya lah kalau yang ada duit kan boleh pergi umrah di bulan Ramadan. Oh, rezeki. Nah. InsyaAllah. Tetapi lagu tu lah. Soalan ni pernah ditanya oleh sahabat. Sahabat-sahabat yang susah, yang miskin pernah bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, macam mana kami nak buat ibadat? Nak lawan orang-orang kaya. Dia ibadat macam kami tapi dia ada kelebihan harta. Maka dia infak, dia gapo. Maka saya rasa saya lambat tak boleh nak kejar pahala. Maka Rasulullah ada beri banyak amalan supaya amalan orang miskin sama dengan amalan kaya. Antaranya ulama ajar bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Antaranya Rasulullah ajar baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah lepas bersemaya, Allahu akbar. Maka amalan-amalan lagu ni katanya Rasulullah dapat menyamai orang-orang yang dermawan di antara kamu. Sekalipun yang pergi umrah yang ada boleh buat kebajikan dengan harta dia, maka orang miskin ni sekalipun tidak mampu buat tapi dia ada. Bukan Nabi kata siapa dia semaya subuh. Lepas semaya subuh dia tak bergerak daripada musalla tempat dia sembah ya. Nah, sehingga ke naik matahari maka dapat pahala haji tamin. Dapat pahala haji yang sempurna. 3 kali. Ada orang pergi umrah tapi tak dapat pahala. Ada orang pergi haji tak dapat pahala. Tetapi semata-mata duduk di rumah, rahmat tengok keistimewaan umat Nabi Muhammad dengan berkat Nabi Muhammad, bukan dengan ibadat kita ni, tetapi dengan kemuliaan Nabi Muhammad, maka kita semata-mata duduk di rumah dapat pahala haji dan umrah. Maka amalan umrah, amalan haji, tapi biasa-biasanya amalan yang biasa boleh dibuat oleh semua ke, baca ayat Al-Quran. Banyak ke baca Al-Quran lebih ke pada hari ni. Pada bulan-bulan puasa. Pada hari lain pun disunat ke baca Al-Quran. Tetapi pada bulan puasa lebih-lebih lagi ganjarannya. Dalam hadis Nabi kata bacalah Al-Quran. Sesungguhnya tingkatan kamu di dalam syurga menurut ayat yang terakhir kamu baca. Okey, kamu pernah hidup, kamu baca berapa ayat Quran? Saya pernah baca 15 juta ayat Quran. Baca khatam habis baca pula baca. Okey, tingkatan dia 15 juta. Tingkat yang ke-15 juta di dalam syurga. Jadi bacalah. Semakin satu huruf, satu ayat, satu tingkat bagi kamu. Satu tingkat bagi kamu. Maka ulama-ulama dulu sangat menitik berat dalam Al-Quran. Dan berselawat kepada Nabi. Selawat kepada Nabi sangatlah lebih ganjaran dia. Maka perbanyak ke berselawat. Benda ni umum. Sama ada orang yang ada duit, tak ada duit, semua boleh buat. Tak boleh nak excuse. Kalau kita kata ibadat umrah, mungkin ada orang sebahagian boleh mampu boleh. Ada orang tak mampu boleh buat. Tetapi baca Al-Quran, berselawat, bersedekah mungkin tak ramai orang boleh. Betul, kebajikan sangat banyak. Pahala-pahala. Tetapi ada ibadat ni hanya golongan tertentu boleh buat. Kalau baca Quran, kalau tutup aurat, tu semua boleh buat. Boleh buat tanpa mengurangkan golongan-golongan lain. Boleh buat umum. Allah, semua boleh buat. Akbar. Jadi secara umumnya begitulah pahala, benda-benda sunat jadi fardu, benda fardu jadi sunat. Kejarlah pahala pada bulan-bulan puasa. Mudah-mudahan dengan keberkatan amalan yang kita buat pada bulan puasa memberi kesan pada bulan-bulan lain. Sekalipun ada ulama kata janganlah kejar sangat bulan puasa. Mudah-mudahan dengan kita sungguh tu dia memberi efek kepada bulan-bulan akan datang. Lagu tu. Biasalah. Misalnya kita belajar semaya Jumaat di masjid pada bulan puasa. Biasa Jumaat akan bertambah pada biasa hari lain kita mungkin segan malu orang kata masya-Allah warung dah. Tetapi bermula daripada bulan Ramadan Jumaat bertambah ramai. Okey, jadi tak segan lah, tak malu dah. Okey. Jadi mudah-mudahan keberkatan bulan Ramadan. Jadi telinga ni nak kena diam lah. Nampak time bulan Ramadan je. Dah. Ini ada insya-Allah. Geng-geng syaitan lah ni lah. Ingat kata semua perbuatan kita tu penting. Niat kerana Allah Taala. Kalau kita nak buat sesuatu kalau kerana pujian manusia kita akan goyah. Kita akan cepat berubah kerana menurut manusia. Tapi kalau kerana Allah Tuhan tak pernah hampa ke harapan kita. Mempunyai madrasah Ramadan. Jadi kita kena terimalah tarbiyahnya di bulan Ramadan tu. Mana kalau kata sampai ada yang kata Ramadan pun nak nampak sebab ada iftar bersama baru muncul. Tak apa. Insya-Allah sabar insya-Allah dah. Pahala tu insya-Allah. Benda ni mentarbiyah hati kita. Satu benda yang keluar daripada hati tu tak akan sia-sia. Okey. Panjang kita dengar tadi, kita nak Ustaz ringkaskan agak kayak ginilah. Saya bulan puasa, saya sahur, rasa ngantuk tidur. Kalau rajin macam nak baca Quran ataupun buatlah ada bekerjalah. Bila nak waktu buka tunggu solat 5 waktu insya-Allah. Rasanya macam sama je dengan bulan-bulan yang lain kan. Jadi boleh tak Ustaz berikan satu tip amalan yang cantik lah yang kita rasa macam ini sebab kita cerita pasal Ramadan terbaik ni. Ni saya nak Ramadan terbaik ni. Jadi apa yang saya patut lakukan
sejak saya sedar bangun untuk sahur mungkin hingga malamnya semula nak tidur. Ringkas Ustaz. Okey, secara ringkasnya tertib salaf lah. Ulama-ulama Ya. salafus soleh dulu, orang-orang yang soleh zaman-zaman dulu mentertibkan bulan puasa ni banyak rehat. Ni tertib. Tempat kita berbeza. Mungkin tempat kita berbeza. Sebab kita tengah hari kita bekerja. Tapi di sana apabila bulan puasa dan dalam kitab fiqh pun sunat menguraikan pekerjaan. Dan sunat puasa ni dalam keadaan letih. Kerana maksud bulan puasa supaya kita letih. Dan ulama salah dulu malam dia tak tidur. Tu secara ringkasnya puasa memang letih. Seorang tu senyap, dia memang okey, memang standard. Memang itu yang disyorkan oleh agama kita. Manakala malam pula, kalau boleh jangan tidur. Isikan dengan pahala-pahala kerana kita dah ada kekuatan dah semaya tarawih contohnya ataupun amalan baca Al-Quran tadarus. Maka sangat rugilah kita tengok guru-guru kita pun kalau bulan puasa dia akan kunci rumah dia. Anak-anak yang kecil pun duk main tak apa. Yang penting ajar bangun malam insya-Allah. Secara ringkasnya jadualnya lagu tu. Sebab tengah hari tu rehat. Malam kita buat pahala banyak-banyak. Lagu tu. Ya, maknanya malam kalau siang tak dapat dihidupkan, malam kita hidupkan. Kita ada Masya Allah. kekuatan sikit boleh makan, boleh apa nah. Ya, Tengah hari mungkin penat gapo dia nah. Betul, saya sempat juga berpuasa di Tarim. Kita lihat macam mana malam tu jadi pesta ibadah. Betul. Dia malam siang ada tu, kekuatan. ingat lagi pergi sok, pergi pasar. Besok. Awak macam kena segang Garuda ni. Ubah semua orang rehat, siangnya. rehat. Tapi Tu lagu tu. malamnya masya-Allah Tradisi dia lagu tu. dihidupkan. Baik.